وإلى الملائكة المقربين واخرج من ظلمات الوحي وافتح لنا ورحمتك وعلمنا وسرحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصلح لا نفعنا بمن في الدارين آمين. Sekarang. Dan ta'aluk keduanya ta'aluk inkishaf. Artinya terbuka. Seperti ta'aluk ilmu. Dan ta'aluk keduanya ta'aluk bagi sifat sama' dan basar. Ialah ta'aluk inkishaf. Inkishaf apa makna dianya? Terbuka. Yani nyata. Terbuka artinya ternyata. Apabila Allah Ta'ala mendengarkan sesuatu, maka nyata bagi Allah oleh demikian itu sesuatu. Apabila Allah Ta'ala melihat akan sesuatu benda, maka nyatalah bagi Allah Ta'ala akan suatu benda itu. Maknanya dengar itulah. Apabila Allah Ta'ala mendengar, maka dengarlah benda-benda itu. Maka dengar itulah. Apabila mendengar, dia dengar. Dengar itulah dikatakan terbuka, dikatakan ternyata. Apabila Allah Ta'ala melihat kepada sesuatu benda, maka nampak. Maka nampak itulah dikatakan terbuka dan nyata. Itu maksud katanya, dan ta'aluk keduanya, ta'aluk sama' dan basar, ta'aluk inkishaf. Artinya terbuka. Macam kita lah. Macam kita apabila kita dengarkan suatu suara, maka terbuka ternyata demikian itu suara bagi pendengaran kita. Apabila kita melihatkan suatu benda, apabila kita melihatkan suatu benda, maka kita nampak akan benda itu. Maka nampak benda itu dikatakan terbuka. Itu ta'aluk bagi sifat sama' dan basar. Seperti ta'aluk ilmu, ini nak cerita katanya jenis ta'aluk tu sama. Seperti ta'aluk ilmu. Jadi pendek katanya tiga-tiga sifat ini ta'aluk inkishaf kesemuanya. Ilmu ta'aluk inkishaf, sama' ta'aluk inkishaf, basar pun ta'aluk inkishaf juga. Jadi tiga-tiga sifat ini ta'aluk dianya ialah jenis ta'aluk dianya ialah ta'aluk inkishaf kesemuanya. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasa inkishaf yang hasil dengan sama' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Dan wajib atas kita i'tiqad, dan wajib atas kita orang mukallaf. Wajib atas kita orang mukallaf i'tiqad, pegang kemas di dalam hati bahawasa inkishaf yang hasil dengan sama' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya, sama' dan basar itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Maksudnya wajib kita beriktikad bahwasanya sama' dan basar dan sama' basar ilmu kita sebagai maklum saat ni katanya tiap-tiap satu daripada tiga sifat itu ialah ta'aluk dianya ialah ta'aluk inkishaf. Ta'aluk inkishaf, tetapi wajib kita i'tiqad bahwasanya inkishaf yang hasil yang berlaku
dengan sifat sama itu lain daripada inkishaf yang hasil yang berlaku dengan sifat basar. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap keduanya daripada keduanya, maknanya inkishaf yang hasil yang berlaku dengan tiap-tiap daripada keduanya sama dan basar lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Jadi pendek katanya, tiga-tiga sifat tu walaupun jenis inkishaf tu sama, tetapi inkishaf yang hasil dengan sifat sama lain daripada inkishaf yang hasil dengan sifat basar, dan inkishaf lain pula dengan inkishaf yang hasil dengan sifat ilmu. Jadi maknanya tiap-tiap satu daripada tiga itu berasing-asingan. Berasing-asingan. Benda yang kalau Allah maknanya benda yang ditakluk oleh ilmu kita panggil maklum. Benda yang ditakluk oleh ilmu dipanggil katanya maklum. Benda yang ditakluk oleh sifat sama' kita panggil masmu', benda yang didengar. Benda yang ditakluk oleh sifat basar, benda yang ditakluk oleh sifat basar dikatakan mubsarat, benda-benda yang dilihatkan. Jadi maklum, masmu', mubsarat, maka itu muta'alaq bagi tiga-tiga sifat itu. Maka kenyataan yang hasil dengan sebab takluk oleh sifat ilmu lain daripada benda yang hasil daripada takluk oleh sifat sama, dan benda yang hasil daripada takluk oleh sifat sama tu lain pula daripada benda yang hasil dengan sifat basar. Jadi masing-masing taganganlah di antara tiga sifat itu. Bukan kita kata, bukanlah maksud katanya sama' basar ilmu dengan sebab takluknya satu jenis dikatakan takluk inkishaf kedua semua, maka kita jangan salah faham katanya satu saja yang hasil dengan ilmu, yang hasil dengan takluk ilmu, yang hasil dengan takluk sama', yang hasil dengan takluk basar itu satu benda saja, itu berlainan. Dia berlainan. Contohnya kita apabila kita tahu dengan sesuatu benda. Seperti contohnya kalau orang cerita kepada kita katanya ada kat Mekah itu suatu rumah dipanggilkan Baitillah. Ada kat Mekah itu Baitillah. Ada di dalam Masjid Haram tu ada Baitillah. Maka apabila ada orang cerita kepada kita katanya ada Baitillah pada Masjid Haram di Mekah, maka itu dah satu kenyataan bagi kita, satu pembukaan bagi kita, satu inkishaf bagi kita. Itu dah takluk ilmu kita dengan Kaabah. Jadi Kaabah sekarangnya ada ke tak ada, kita dah tahu katanya ada. Maka tahu kata ada Kaabah di dalam Masjid Haram itu satu inkishaf yang hasil dengan ilmu kita. Maka apabila kita dapat pergi ke Masjid Haram sendiri, belum pada ni kita dengar orang cerita saja kata di dalam Masjid Haram tu ada Kaabah. Tetapi apabila kita boleh pergi kepada Masjid Haram, kita boleh nampak, boleh tengok, boleh melihat akan diri Kaabah itu sendiri. Maka apabila kita tengok Kaabah itu, maka itu satu inkishaf, satu kenyataan pula bagi kita. Itu satu pembukaan pula bagi kita yang hasil dengan sebab kita tengok. Lain daripada benda yang hasil kita tahu tadi. Dan sekiranya kalau Kaabah itu boleh didengar, kita dengar pulanya Kaabah. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bagi kuat pendengaran kita sehingga kita boleh dengarkan diri Kaabah, maka satu kenyataan yang lain pula. Jadi maknanya dengan sebab
ilmu, sama' dan basar, tiga ini ialah sifat-sifat yang berlainan. Sama' lain daripada basar, basar lain daripada ilmu. Pendek katanya tiga-tiga sifat ini bukan sifat yang satu. Tiga-tiga benda, tiga-tiga nama ini, ilmu, sama', basar, bukan sifat yang satu. Apabila bukan sifat yang satu, walaupun cara takluknya sama, walaupun cara takluknya sama, ialah cara takluk ilmunya inkishaf, cara takluk basar pun inkishaf, cara takluk sama pun inkishaf, tetapi yang terhasil, yang terdapat dengan sebab ilmu, dengan sebab takluk ilmu lain, yang terhasil, yang terdapat dengan takluk sama' lain, yang terhasil dengan sebab takluk basar lain, walaupun panggilan inkishaf kesemuanya, tetapi berlain-lainan. Dia bukan jadi satu benda tu, tidak. Tengoknya. Tengok, kita ulang balik. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasa inkishaf yang hasil dengan sama. Itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya, sama' dan basar, lain pula daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Dan bahwasanya bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu hakikat diserahkan pengetahuannya, diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita dah i'tiqad katanya berlain-lainan takluk inkishaf, berasing-asingan, berlainan taganan, maka di situ timbullah soalan katanya macam mana perbezaan berlainan di antara takluk inkishaf bagi tiga-tiga sifat itu. Maka kita jawab katanya, wajib kita ingat, wajib kita i'tiqad bahwasanya itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlainan macam mana, cara mana inkishaf ilmu, cara mana inkishaf bagi sama', cara mana inkishaf bagi basar, dengan sebab berlainan kesemuanya, maka itu kita serahkan hakikatnya kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang tahu, kita tak tahulah perbezaan macam mana dia tu, kita tak tahu. Hanya kita wajib i'tiqad inkishaf yang hasil dengan sebab takluk ilmu lain. Inkishaf yang hasil dengan sebab takluk basar tu lain. Inkishaf yang hasil dengan takluk sama' itu lain. Jadi tiga-tiga tu berlainan kesemuanya, berasing-asing. Tak jadi gabung tu, tidak. Itu macam mana tu kita serah hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana katanya, dan bahwasanya tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga. Mana dia inkishaf yang tiga ialah inkishaf bagi ilmu, inkishaf bagi sama', inkishaf bagi basar. Hakikat diserah dan bahawasa tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu hakikat, yakni hakikatnya yang diserahkan pengetahuannya, pengetahuan tentang hakikat inkishaf bagi tiap-tiap itu kepada Allah. Jadi kita tak boleh nak tahu. Kita makhluk, kita yang baru ini tak boleh nak tahu hakikat macam mana pulanya berlainan takluk inkishaf daripada bagi tiga-tiga sifat itu. Berbezaan dia macam mana tu, maka itu terserahlah ke pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita wajib i'tiqad sekadar itu saja. Sekadar mana? Sekadar katanya tiga-tiga sifat itu inkishaf bagi tiap-tiap satu daripada tiga sifat itu berlainan. Itulah maksudnya. Habis di situ.
Dan bagi Samu' dan Basar ini 3 ta'alluq. Dan bagi Samu' dan Basar ini 3 ta'alluq. Jadi maknanya Samu' ada 3 ta'alluq dan Basar ada 3 ta'alluq. Maknanya tiap-tiap satu daripada Samu' dan Basar ada 3 ta'alluq. Jadi mempunyai 3 ta'alluq. Samu' mempunyai 3 ta'alluq, Basar mempunyai 3 ta'alluq. Mana dia 3 ta'alluq? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Satu ta'alluq daripada 3 ta'alluq bagi Samu' dan Basar. Dengan maknanya Samu' ada 3 ta'alluq. Basar pun ada 3 ta'alluq. Satunya ta'alluq tanjizi qadim. Apa maksudnya? Yaitu ta'alluq keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Ta'alluq yaitu ta'alluq keduanya Samu' dan Basar dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah Ta'ala. Dan sifatnya yakni sifat wujudiyah. Dan sifatnya sifat Allah yakni sifat yang wujudiyah. Kita pergi dulu. Dan yang keduanya suluhi qadim. Ta'alluq yang kedua bagi Samu' dan ta'alluq yang kedua bagi Basarnya ialah ta'alluq suluhi qadim. Dan iaitu ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq keduanya dengan kita makhluk. Dengan kita yakni makhluk. Dengan kita yakni makhluk. Ta'alluq dengan kita ni dahulu daripada ada kita. Dahulu yakni sebelum pada kita nak ada. Dahulu daripada ada kita yakni sebelum kita ada. Maksudnya begitu. Dahulu daripada ada kita mana belum pada kita ada, belum pada kita nak ada. Dan yang ketiganya tanjizi hadis, iaitu ta'alluq keduanya Samu' dan Basar dengan kita yakni dengan makhluk. Kemudian daripada ada kita ni, kemudian daripada mulai ada kita. Apabila kita ada, maka ta'alluqlah oleh keduanya dengan kita sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Kita ulang balik. Dan bagi Samu' dan Basar ini 3 ta'alluq. Jadi belum pada kita nak masuk satu-satu daripada 3 ta'alluq ini, kita ulangkan yang dulu bahwasanya Samu' dan Basar kedua-dua ini dia ta'alluq dengan setiap-tiap benda yang maujud. Sebagaimana kata dulu, dengan keduanya yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat dan warna hingga seterusnya. Jadi pendek katanya sifat Samu' dan Basar, kedua-dua sifat ini dia bertakluk dengan benda yang ada. Tak kiralah benda yang ada itu kena atas zat, seperti zat kita, seperti zat Allah, dan bertakluk juga dengan segala sifat-sifat yang maujud, yang jenis ada, seperti warna ada, seperti suara ada, seperti rasaan manis masin ada. Jadi pendek katanya tiap-tiap daripada Samu' dan Basar bertakluk dengan benda yang maujud. Sama ada yang maujud itu zat, sama ada maujud itu sifat. Dan juga sama saja maujud itu kena atas yang baharu, dan sama saja juga yang maujud itu yang qadim. Jadi asal ke benda ada didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Asalkan benda ada, Allah Ta'ala dengarlah benda itu. Asalkan benda itu ada, maka Allah Ta'ala nampaklah benda itu. Maka
tilik kepada tadi, samuk dan basar, dia ta'aluk dengan benda yang ada. Asalkan benda yang ada, tapi maksud ada di sini ada di luar fikiran. Ada di luar fikiran. Dengan maknanya, nak tahu benda ada di luar fikiran, kalau bahasa Arab kata ada, maujud fil kharij. Maujud fil kharij, ada di luar fikiran. Maka kita nak tahu mana benda yang ada di luar fikiran, ialah maka kita tahu katanya bahawa benda yang boleh dapat dengan pencederaan kita yang 5 itu adalah benda yang ada pada kharij, pada luar fikiran. Tak nanti kita benda yang boleh kita sentuh sajalah. Benda yang kita boleh sentuh dengan tubuh badan kita, maka benda itu ada. Jadi setiap benda yang kita boleh sentuh dengan badan, dengan anggota badan kita, maka benda itu ada. Setiap benda yang kita boleh tengok, boleh nampak dengan mata kita, maka benda itu ada pada kharij. Dan setiap benda yang kita boleh dengar, benda yang kita boleh dengar, maka benda itu ada. Dan setiap benda yang kita dapat dengan lidah kita, dengan rasaan lidah kita, maka benda itu ada. Sebab itulah rasaan manis, masin dan sebagainya, maka masuk dalam kata benda yang ada. Sebab kita boleh rasa dengan lidah. Kita boleh tahu, boleh ambil rasanya manis, boleh ambil rasanya masin dengan lidah kita. Maka rasaan tu pun jenis benda yang ada. Dan juga bau-bauan, benda yang kita boleh dapat dengan pencederaan pehidu, maka itu pun benda yang ada pada kharij. Kalau itu bau busuk, bau harum, maka ada benda yang ada pada kharij. Jadi pendek katanya, setiap benda yang boleh didapatkan dengan mana-mana satu, atau dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang 5 itu dikatakan benda yang maujud. Maka yang maujud, yang ditakluk, benda maujud, asalkan benda maujud, maka ditakluk oleh sifat samuk dan sifat basar. Maka seperti kata tadi, benda maujud di sini, kita katanya maujud itu ada kalanya zat, ada kalanya sifat. Seperti sifat tu, sifat yang maujudiyah ialah sifat ma'ani. Walaupun baru, walaupun qadim. Zat benda yang ada, walaupun baru, walaupun qadim. Jadi pendek katanya, benda maujud sama ada maujud itu kena atas zat, zat tu pula yang qadim atau zat yang baru. Dan maujud itu ialah benda kena atas sifat. Tak kira sifat itu baru atau sifat itu qadim. Sifat yang qadim tu ialah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Sifat yang baru itu banyak. Sifat ma'ani yang ada pada kita, dan jenis masin, jenis manis, jenis suara, itu apa? Jenis manis, jenis masin itu sifat ma'nawiyah. Dan juga sifat ma'ani, dan juga warna-warna itu pun sifat ma'ani juga. Tapi yang baru. Maka apabila kita faham di situ bahwasanya sifat samuk dan sifat basar, kedua-dua ini bertakluk dengan segala benda yang maujud, sama ada benda maujud itu zat atau sifat, qadim ke baru, maka kita boleh fahamlah di sini. Katanya takluk samuk dan basar, dia ada mempunyai 3 takluk. Dan satu laginya, untuk nak faham 3 takluk ini, kita faham bahawasanya tanjizi dengan suluhi itu apa perbezaannya. Yang kata takluk suluhi, yang kata takluk tanjizi. Kalau katanya takluk tanjizi itu maknanya berlaku, mana terus berlaku. Maknanya berlaku. Kalau dengar, berlaku dengar. Kalau lihat, berlaku lihat. Adapun kalau suluhi itu maknanya patut padan di dalam kesediaan saja. Belum berlaku, tetapi dengan sebab ada sifat ini dikatakan patut padan.
Maka di situ maka kita tengok iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Yang pertama daripada 3 ta'alluq bagi Sam' dan Basar ialah ta'alluq tanjizi qadim. Maknanya lulus dengar, lulus lihat sedia kala lagi dah. Dah sedia kala Allah Ta'ala mendengar dan dah sedia kala Allah Ta'ala melihat. Berlaku dengar, berlaku melihat tu sedia kala dah. Itu tanjiz. Berlaku, lulus. Berlaku dengar, berlaku lihat, sedia kala lagi dah. Maka ia katanya iaitu ta'alluq keduanya Sam' dan Basar dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya, yakni sifat wujudiyah, kena kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Dengan sebab zat Allah, zat yang qadim. Dengan sebab sifat ma'ani Allah, sifat yang qadim. Maka zat Allah, kita maklum zat Allah, zat yang ada. Sifat ma'ani Allah pun sifat yang ada. Lagi pulanya ada tu ada sedia kala dah. Ada sedia kala lagi. Maka sedia kala juga Allah Ta'ala mendengarkan zatnya dan sifatnya. Dan sedia kala juga Allah Ta'ala melihat akan zatnya dan sifatnya. Jadi maknanya dengan sebab zat dia tu ada sedia kala, dan dengan sebab sifat dia tu ada sedia kala lagi dah, maka Sam' dan Basar dia takluk dengan benda yang ada. Maka Sam' dan Basar pun sifat yang qadim juga. Sam' dan Basar sifat yang qadim juga. Maka zat pun qadim juga, sifat ma'ani dia pun qadim juga. Lalu itulah katanya Allah Ta'ala dengar tu dengan zat dia, dengarkan sifat dia sedia kala lagi. Dan juga Allah Ta'ala melihat akan sifatnya dan zatnya sedia kala lagi. Dengan maknanya bukan katanya baru saja Allah Ta'ala mendengarkan zatnya, baru saja Allah Ta'ala melihatkan zatnya, maknanya zat dia ada sedia kala tapi Allah Ta'ala baru dengar saja. Allah Ta'ala baru lihat saja, maknanya belum pada tu benda ada tetapi tak dengar, itu mustahil. Benda zat dah ada tetapi dia baru dengar, mana belum pada nak dengar tu dia tak dengar. Zat dah ada sedia kala tetapi dia baru nampak, maka belum pada nampak tu maknanya jadi buta, itu mustahil. Jadi nisbah kepada tilik kepada ta'alluq Allah Ta'ala itu sifat Sam' Allah Ta'ala dan sifat Basar Allah Ta'ala bertakluk kepada zatnya, bertakluk dengan sifatnya sedia kala lagi dah. Jadi maknanya sentiasa nak cerita katanya dah sedia kala Allah Ta'ala melihatkan zatnya, dah sedia kala Allah Ta'ala dengarkan zatnya. Begitu. Dan sedia kala juga Allah Ta'ala melihatkan zatnya, nampak zat dia tu. Dan sedia kala juga Allah Ta'ala melihatkan akan sifat basarnya. Akan sifat ma'aninya. Sehingga kalau orang tanya, sebab kata tadinya ta'alluq tanjizi qadim itu ta'alluq oleh sifat Sam' dan Basar dengan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, yakni sifat wujudiyah, yakni sifat ma'ani. Maka kalau orang tanya, sifat Sam' dia dengar segala sifat. Dengarkan zat, dengarkan sifat. Dengarkan zat Allah dan dengarkan segala sifat ma'ani bagi Allah. Kalau orang tanya sifat Sam' dia dengar tak akan sifat Sam' sendiri? Jawabnya dengar. Sifat Basar dia nampak ke tidak sifat Basar sendiri? Nampak. Sebab apa dia? Sebab apa dia? Sebab Sam' dan Basar itu pun sifat juga, sifat yang ada juga. Jadi kalau kita nak bilang satu-satu,
Allah Ta'ala mendengarkan kudratnya, Allah Ta'ala mendengarkan iradatnya, Allah Ta'ala mendengarkan hayatnya, Allah Ta'ala mendengarkan ilmunya, Allah Ta'ala mendengarkan sam'nya, Allah Ta'ala mendengarkan basarnya, Allah Ta'ala mendengarkan kalamnya. Dan juganya basar pula, Allah Ta'ala melihatkan zatnya, Allah Ta'ala melihatkan baqa'atu kudratnya, Allah Ta'ala melihatkan iradatnya, Allah Ta'ala melihatkan apa dia? Ilmunya, Allah Ta'ala melihat akan sam'nya, Allah Ta'ala melihatkan basarnya sendiri, Allah Ta'ala melihatkan sifat kalamnya. Begitu juga sifat ilmu. Allah Ta'ala tahu dia bersifat dengan kudrat, Allah Ta'ala tahu dia bersifat, dia tahu dengan sifat kudrat, tahu dengan sifat iradat, tahu dengan sifat ilmu. Dia tak pelik lah. Sebab kita pun bukan kita tahu dengan benda lain saja. Diri kita tahu diri kita. Ada diri kita, bukan sekadar kita tahu kata ada benda kat keliling badan kita, bukan sekadar itu kita tahu kata badan kita ada. Cumanya sifat pendengar kita tak kuat. Sehingga tak boleh kita nak dengar sifat pendengar kita sendiri. Sifat pelihat kita tak kuat sehingga kita tak boleh nampak akan sifat pelihat kita sendiri. Tengok mata kita ni, kalau kita tu tidak duduk di depan cermin, kita tak nampak biji mata kita. Padahal biji mata kita benda ada, benda zat pula. Biji mata kitanya benda ada, lagi pula benda jenis zat pula. Tetapi kita tak nampak kalau kita tak duduk di depan cermin. Tetapi apabila kita duduk di depan cermin, kita boleh tengok dah biji mata kita. Begitu. Jadi pendek katanya, yang maksud daripada ta'alluq yang pertama tu maknanya nak cerita katanya sedia kala Allah Ta'ala mendengarkan zatnya. Sebab zat dia tu qadim, sama' pun qadim, basar pun qadim, mana sedia kala lagi lah bertakluk oleh zat, oleh sifat sama' dan basar dengan zat dia. Dan begitu juga segala sifat-sifat yang sifatnya yang wujudiyah. Kenapa kait sifat wujudiyah? Sebab sifat nafsiyah bukan sifat yang wujud. Sifat salbiyah bukan sifat yang wujud. Sifat maknawiyah bukan sifat yang wujud. Maka itu tak didengar. Sebab dia takluk sekadar benda yang ada saja. Benda yang ada saja maka ditakluk oleh sama' dan basar. Itulah. Dan suluhi qadim. Ni takluk yang kedua, patut padan sedia kala untuk nak dengar dan untuk nak melihat. Jadi dah dengar ke? Jawabnya belum. Dah melihat ke? Dah nampak ke? Belum. Tapi sedia kala lagi Allah Ta'ala dalam kesediaan untuk nak nampak, untuk nak dengar. Ini nisbah kepada benda apa? Dia katanya, dan iaitu takluk keduanya dengan kita makhluk ini. Kita maklum bahawasanya kita makhluk ialah benda yang baru. Benda yang baru, bukan ada sedia kala. Kita ni makhluk ini baru saja ada. Maka dia katanya iaitu takluk keduanya dengan kita, yakni dengan segala makhluk. Dahulu daripada ada kita ni, sebelum pada kita ada. Jadi belum tak sakit tilik kepada semua benda lah, tilik kepada diri kita seorang-seorang kita ni. Jadi belum pada Allah Ta'ala menjadikan diri kita, belum pada Allah Ta'ala menjadikan diri kita, nak tanya Allah Ta'ala nampak sengerti ke? Allah Ta'ala melihat sengerti ke diri kita? Belum, tak nampak lagi sebab kita belum ada. Sebab kita belum ada, belum dijadikan. Maka nisbah Allah Ta'ala, sifat sama Allah Ta'ala, sifat basar Allah Ta'ala, nisbah bagi kita belum pada kita nak ada tu, maknanya patut padan bagi kita, patut padan bagi Allah Ta'ala, bagi sama dan basar Allah Ta'ala nak melihatkan zat kita, akan tubuh badan kita. Tapi kalau tanya dah lihat ke, dah lihat ke, dah dengar ke, belum lagi. Sebab kita belum ada. Sebab takluk sama' dan basar nak takluk, dia takluk dengan benda ada. Maka ketika kita belum diadakan, maknanya kita tak ada lagi. Maka tak ada lagi, tak takluk tanjizi lah.
Tidak ta'aluk tanjizi, hanya duk sekadar patut padan saja. Patut padan saja. Kalau kita nak bandingnya, maknanya ketika kita pejam mata. Ketika kita pejam mata, nak tanya ketika waktu kita pejam mata itu, kita nampak ke benda? Jawabnya tak nampak. Begitu juga ketika kita duduk dalam gelap, sebab mata kita nak nampaknya syaratnya dalam cerah. Ada cerah. Sekiranya kalau kita duduk dalam gelap, maka kita nampak ke benda? Tak nampak. Ketika kita pejamkan mata, waktu kita duduk dalam gelap, maka kita tak nampak benda. Kita manusia ni, kita tak nampak benda. Tetapi bukan kita orang buta. Bukan maknanya kalau kita tak nampak tu maknanya artinya buta, bukan. Mahanya tak bertakluk lagi. Ketika kita pejam mata, maka mata kita, sifat basar kita tak bertakluk saja. Bukan maksud kita buta. Bukan arti kata kita buta. Ketika kita duduk dalam gelap, gelap sekelilingnya, maka ketika itu kita tak nampak benda. Tapi sifat basar kita ada, bukan kita orang buta. Jadi maknanya ketika itu patut padan saja, dalam keadaan patut padan nak tengok, nak nampak. Apabila kita buka mata, nampaklah. Apabila kita buka mata, nampaklah. Apabila jadi nampak tu dikatakan lulus tanjizi. Begitu juga kalau kita duduk dalam gelap sekeliling kita dalam gelap, benda semuanya dalam gelap semua, kita tak nampak. Tapi dalam keadaan tak nampak bukan arti kita buta. Hanya tak dapat syarat nak nampak. Sebab mata kita tak kuat, kalau gelap kita tak nampak. Apabila kita buka lampu, apabila tunggu naik matahari, maka nampaklah kita. Maknanya ketika kita dalam gelap itu, dalam keadaan patut padan nak nampak. Walaupun tak nampak lagi, tapi bukan arti katanya kita ni buta. Hanya tak dapat syarat lagi. Itu nisbah bagi kita. Dan gitulah samuk dan basar, Allah Ta'ala nisbah bagi adu dengan kita belum pada kita nak ada. Jadi dalam kesediaan nak nampak kita, dalam kesediaan nak dengarkan zat kita. Dah dengar ke? Nak dengar macam mana? Benda tak ada lagi. Dah nampak ke? Nak nampak macam mana? Benda tak ada lagi. Bahkan benda kalau tak ada, kalau katanya dengar, itulah bohong. Benda belum ada, tapi katanya dia dah dengar, dia dah melihat, maka itu adalah bohong. Tengok. Satu lagi. Dan tanjizi hadis. Iaitu takluk keduanya, samuk dan basar, dengan kita makhluk kemudian daripada ada kita. Jadi apabila Allah Ta'ala mengadakan diri kita, maka mulai di situlah Allah Ta'ala melihatkan kita. Mulai di situlah Allah Ta'ala mendengarkan badan zat kita. Jadi baru dengar sajalah, sebab tu dikatakan tanjizi hadis, baru dengar saja. Jadi kita mulai ada tahun mana? Maka tahun tu lah ketika kita mulai ada bila? Kita katanya semenjak 60 tahun lalu. Maka mula di situ Allah Ta'ala mendengarkan tanjizi hadis sifat samuk dan basar dengan badan kita. Maknanya belum pada kita diadakan, maka Allah Ta'ala tak dengar kita. Tak dengar sebagai takluk tanjizi itu tidak ada. Tak dengar, tak melihat. Macam kita lah, kalau kita pejam mata, memanglah kita tak nampak lah benda. Sebab ditutup oleh keluput mata. Tetapi apabila kita bukakan mata, kita nampak. Maka nampak tu jadi tanjizi. Begitulah. Jadi pendek katanya, samuk dan basar mempunyai 3 ta'aluk. Samuk mempunyai 3 ta'aluk, basar pun mempunyai 3 ta'aluk.
Tetapi tiga ta'alluq ini bukan jadi tertib itu. Tiga ta'alluq nisbah kepada satu benda, bukan dia. Jadi pendek katanya sifat samuk dan basar nisbah kepada zat dan sifat yang qadim. Nisbah bagi zat Allah Ta'ala, nisbah bagi sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala, itu ada satu ta'alluq saja. Kita kira begini, memanglah tiga ta'alluq, tetapi kita bahagi dengan cara lain pula. Sifat samuk dan basar Allah Ta'ala nisbah bagi zat Allah dan nisbah bagi sifat Allah, maka ada satu ta'alluq saja, ialah ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq sifat samuk dan basar nisbah kepada zat Allah dan sifat ma'ani bagi Allah. Ada berapa ta'alluq? Ada satu ta'alluq saja, ialah sulu'at tanjizi qadim. Berlaku dengar, berlaku lihat, berlaku dengar, berlaku nampak, berlaku lihat, sedia kala lagi dah. Sebab zat tu sedia, sebab sifat ma'ani tu ada sedia kala lagi. Itu nisbah bagi yang qadim, maka ta'alluq tanjizi qadim. Nisbah adu dengan tilik kepada zat Allah yang qadim, tilik kepada zat Allah qadim, tilik kepada sifat ma'ani Allah qadim, maka suluhi qadim saja ta'alluq. Tidak ada yang lain di situ. Dan tilik kepada kita makhluk, sifat samuk dan basar nisbah kepada ditilik, dinisbah, diadu dengan kita makhluk ini, maka ta'alluqnya ada dua. Ta'alluq suluhi dan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq tanjizi hadis. Dengan maknanya belum pada kita nak ada. Belum pada kita nak ada. Jadi maknanya sedia kala lagi dah Allah Ta'ala patut padan nak tengokkan badan kita, nak nampakkan badan kita dan mendengarkan badan kita. Tetapi tak dengar lagi lah sebab belum ada. Tetapi kalau tanya, bilakah lagi Allah Ta'ala sediakan nak dengar kita? Sedia kala lagi dah. Sebab sifat samuk ada sedia kala, maka sedia kala lah sedia untuk nak dengar kita. Sifat basar itu sifat yang sedia, maka sedia kala lagi lah kesediaan dia nak dengarkan kita. Cumanya sebab kita ni baru, bukan kita ni qadim. Sebab kita ni baru, bukan kita ni qadim. Nak kata dengar tanjizi qadim tak boleh lah. Nak kata dah dengar, dah berlaku dengar sengoti sedia kala, tak boleh lah begitu sebab kita tak ada lagi. Lalu tu jadi sifat samuk dan basar Allah Ta'ala bertakluk, nisbah takluk dengan kita makhluk ini terbahagi kepada dua takluk. Satunya tanjizi suluhi qadim. Itu suluhi qadim tu bila sakat mana? Belum pada ada. Apabila mulai ada sebab dijadikan oleh Allah, apabila mulai ada maka mulailah dengar, mulailah melihat. Itu dikatakan tanjizi hadis. Baru saja Tuhan dengar kita. Tak sampai 100 tahun pun. Tuhan dengar kita sebab tak ada siapa yang umur lebih pada 100 kan. Kita katanya dalam jemaah kita tidak adalah siapa yang lebih pada umur lebih pada 100. Kita katanya jadi maknanya dengan secara luas-luasnya tak sampai 100 tahun lagi Allah Ta'ala mendengarkan zat kita. Allah Ta'ala melihatkan zat kita. Mana belum pada ni, pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dah dengar ke? Dah tanjizi, dah dengar ke? Dah melihatkan badan kita? Tak lagi. Sebab ketika waktu itu kita belum ada lagi. Begitulah. Jadi hasilnya ta'alluq sifat samuk dan basar nisbah bagi zat dan sifat yang qadim itu suluhi satu saja. Ada satu ta'alluq saja, ialah ta'alluq suluhi qadim. Dan nisbah kepada makhluk ini ada dua bagai ta'alluq, ialah ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kira-kiranya 3 ta'alluq lah. Dengan secara bilang kesemuanya ada 3 ta'alluq. Itulah yang maksudnya. Jadi
cakap tentang ta'alluq tu kita ingat mudah katanya sama' ta'alluq dia mendengar. Basar ta'alluq dianya apa dia? Melihat. Melihat. Melihat itu ta'alluq dianya. Mendengar itu ta'alluq dianya. Ta'alluq sama' mendengar. Ta'alluq basar ialah melihat. Lepas tu benda yang didengar itu dikatakan muta'allaq. Benda yang dilihat itu dikatakan muta'allaq. Itulah. Tapi apabila kita cakap bahasa dia ta'alluq tu jadi susah nak faham. Tapi kalau kita katanya sifat sama', tugas dia mendengar. Mendengar itulah dikatakan ta'alluq bagi sama'. Basar ada ta'alluq. Apa dia ta'alluq dia? Melihat itulah. Maka melihat itulah dikatakan ta'alluq dia, tugasan dia. Tugasan bagi sifat basar. Adapun benda yang didengar, adapun benda yang dilihat, itu dikatakan muta'allaq. Itu dikatakan muta'allaq. Kalau katanya masmu' dan mabsur. Adapun kalau sifat ilmu, sifat pengetahuan, sifat tu sifat ilmu ta'alluq dia mengetahui, tahu dengan tahu. Bahasa kalau orang tanya, kau kenal ke tidak, kau tahu ke tidak katanya di Kaabah, di dalam Masjid Haram itu ada Kaabah, kita jawab kata saya tahu. Tahu itulah dikatakan ta'alluq ilmu. Adapun diri Kaabah kita tahu, kita kenalkan Kaabah, maka kenal tahu itulah dikatakan ta'alluq ilmu, inkisyah juga panggil. Adapun diri Kaabah itu dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Mengetahui, mengenal itu ta'alluq ilmu. Adapun benda yang ditahu, benda yang kita tahu, benda yang kita kenal itu dikatakan muta'allaq bagi sifat ilmu. Begitu juga kalau sifat kudrat, mengada dan meniada. Mengada dan meniada. Itulah ta'alluq bagi sifat kudrat. Ta'alluq sebagai ta'alluq tanjizi. Adapun benda ni, maka mengada oleh Allah akan kita mengadakan dikatakan ta'alluq. Kemudian muta'allaq dia, kita ni lah. Begitulah. Jadi itulah dia apabila kita cakap tentang ta'alluq tu bimbang takutnya tak nak faham. Tapi maknanya tugasan bagi sifat-sifat. Ada sifat pendengar dia dengar, sifat melihat nampak. Memandang, kita kata memandang, melihat, itulah ta'alluqnya. Mendengar, dengar atau mendengar, itulah dikatakan ta'alluq dianya. Apabila kita mendengarkan benda, maka apabila kita dengar, kalau kita makhluk, apabila kita mendengarkan suara, maka nyata suara itu bagi kita. Nyata itu dikatakan inkisyaf. Begitulah. Apabila kita memandang kepada suatu benda, memandang tu ta'alluq. Apabila kita tengok, kita melihat, kita memandang kepada suatu benda, maka memandang, tengok, melihat itulah dikatakan ta'alluq. Apabila kita pandang, maka benda tu nyata. Nyata bagi pandangan kita. Maka itu dikatakan inkisyaf. Contohnya, kalau ilmu kita tak tahu dengan suatu masalah. Kita tak tahu dengan suatu masalah. Apa dalam masa kita belajar. Tetapi apabila kita merenung, apabila kita dengar huraian, serta merenungkan, serta kita dengar huraian, maka nampak kita, maka akhir-akhirnya kita dapat tahu dan dapat faham itu masalah. Maka itu dikatakan nyata bagi kita, itu dikatakan inkisyaf. Tengok, kalau kita tak kenal seorang itu, orang tanya, kenal tak orang ni? Kenal tak seorang itu? Walaupun tak pernah tengok, kenal ke tidak si Zaid? Kita jawab tak kenal.
Tak kenal tu maknanya tak ada inkishaf, tak nyata orang itu macam mana rupa paras dia, tak nyata. Maka itu dikatakan tak ada inkishaf kita tentang orang tu sebab kita tak kenal. Maka suatu hari kita boleh jumpa dengan dia. Kita boleh jumpa, kita boleh tengok dia. Pada hari itu kita dah kenal. Itu maknanya rupa paras dia dah nyata, dah inkishaf bagi kita. Itulah lebih kurangnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dengan katanya dan mustahil lawan samu' dan iaitu tuli. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba. Assalamualaikum.